Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kemarin Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni Kamat dah lama gila tak buat content crime. Siapa suka content crime kat sini? Komen dah below. So hari ni kita ada satu topik yang menarik di mana Kamat nak kupaskan tentang kisah sebenar di sebalik filem Nobody Knows. Siapa yang tak pernah tengok cerita ni? Kamu bersama. Tapi lepas kamu ceritakan benda ni, korang mesti rasa nak tengok cerita tu lepas ni. Jadi filem Nobody Knows ni adalah filem daripada Jepun yang ditayangkan pada tahun 2004 dan sebenarnya filem ni terinspirasi dari kisah benar. Kalau cakap terinspirasi tu bukannya diadaptasi tau. Terinspirasi ni macam dia buat filem tu dia macam inspired daripada true story. Jadi ada beberapa yang diolah lah untuk menyedapkan jalan cerita ataupun untuk menyesuaikan dengan tontonan masyarakat. Jadi bila kita nak spill the real one kan, yang di-cut ataupun yang diolah dalam filem ni, dia punya real story, dia punya kisah sebenar di sebaliknya tu sebenarnya sangat-sangat sedih, sangat-sangat kejam yang buatkan kita rasa macam ya Allah geramnya, kenapa ada manusia macam ni? Tapi dalam filem tu terpaksalah cut, terpaksalah diubah macam tu. Jadi kamu tak sabar sangat nak spill dengan korang apa yang berlaku sebenarnya dalam cerita Nobody Knows ni. Jadi filem ni terinspirasi daripada kisah benar tentang adik-beradik yang berlainan bapa. Setiap adik-beradik itu berlainan bapa yang ditinggalkan sendirian tanpa ibu bapa dalam sebuah apartmen selama 9 bulan. Diorang semua ni kecil-kecil lagi tau. Dan apa yang jadi dekat anak-anak bila ditinggalkan dengan ibu bapa yang tak bertanggungjawab tu. Okey, peristiwa ni berlaku dekat Sugamo, Toshima, Tokyo di Jepun dan nama sebenar diorang ni memang tak pernah di-revealkan dalam mana-mana akhbar, dalam mana-mana berita. Jadi kita guna nama diorang yang digunakan dalam filem tu lah. Jadi diorang ni ada 4 adik-beradik dan bapa lain-lain tau. Setiap 4 adik-beradik ni bapa diorang lain-lain. Anak yang pertama adalah Akira, lelaki yang dilahirkan pada tahun 1973. Masa Akira umur 5 tahun, bapa dia telah melarikan diri tanpa sebab. Lesak dia tinggalkan anak dia macam tu je. Dan sejak daripada tu, mak kandung dia yang pada ketika itu berusia 25 tahun terpaksalah sara anak dia seorang-seorang. Dan perkahwinan dia dengan suami dia ni sebenarnya tidak diiktirafkan oleh suami dia. Mak dia baru tahu. Jadi disebabkan itu, Akira anak dia ni pun tak sah lah. Tak dapatlah hak keistimewaan sebagai rakyat Jepun. Dan kesannya anak dia tak boleh sekolah, tak boleh masuk klinik ataupun hospital secara percuma. Jadi benda ni menambahkan beban, menambahkan kesulitan untuk mak dia hidup seorang-seorang sebagai mak tunggal. Jadi kehidupan mak dia sangat-sangat susah. Sampaikan satu tahap ni korang, mak dia terpaksa jual diri, iaitu menjadi seorang pelacur untuk dapatkan duit. Sampailah mak dia ni mengandung lagi sekali dan pada tahun 1981 mak dia telah melahirkan anak kedua yang bernama Kyoto. Kali ni anak perempuan. Malangnya senasib juga dengan abang dia which is Akira. Kyoto juga tak dapat didaftarkan. Jadi kehidupan mak dia ni diteruskan macam biasa sampailah mak dia ni mengandung lagi anak ketiga. Yang ni pun mak dia tak daftarkan secara rasmi. Tapi korang, ada satu tragedi yang berlaku kepada anak ketiga ni. Anak dia sempat hidup beberapa bulan je. Mak dia pernah masukkan bayi yang ketiga ni ke dalam bagasi beg pakaian tu dan simpan dalam almari. Lepas daripada tu, anak dia jatuh sakit dan meninggal dunia. Dan pada tahun 1985, mak dia melahirkan anak yang keempat iaitu Shigeru, bayi lelaki yang ni hasil dengan lelaki lain lagi. Dan few years after that, mengandung lagi dengan lelaki lain dan kali ni
dapat anak perempuan yang bernama Yuki. Mak dia teruskan sara anak-anak dia seorang diri. So, sekarang total dah ada 4 orang anak, tak termasuk anak dia yang telah meninggal dunia dalam almari tu. Kehidupan diorang ni agak sempit masa ni, dan mak dia telah menetapkan rules dalam apartmen diorang ni. Sebab waktu dia nak sewa apartmen tu, owner rumah tu cakap rumah ni boleh 2 orang sahaja yang boleh masuk, which is mak dia dengan anak pertama dia Akira. Tapi mak dia kan ada lagi 3 orang anak. Jadi mak dia terpaksa bawa 3 orang anak dia tu senyap-senyap. Seorang anak mak dia letak dalam beg bagasi tu. Lagi 2 orang anak akan masuk senyap-senyap waktu malam. Jadi mak dia memang tak bagi langsung anak-anak dia keluar dari rumah tu. Even nak bermain ke, memang tak boleh. Kadang-kadang anak-anak diorang tengok je daripada luar budak-budak main kan. Tapi itu rules yang mak dia dah tetapkan untuk tinggal dalam rumah apartmen tu. Dan tak ada seorang pun anak-anak dia yang bersekolah. Pada tahun 1987, masa ni anak pertama dia Akira dah umur 14 tahun. Anak kedua dia, Kyoto, dah berumur 6 tahun. Shigeru umur 2 tahun dan Yuki berumur 1 tahun. Korang bayangkan semua kecil-kecil lagi kan. Akira anak pertama ni je yang dah nak masuk remaja. Tiba-tiba mak diorang ni hilangkan diri. Sebab nak tinggal dengan boyfriend baru. Waktu ni mak dia macam dilamun cinta. Mak dia rasa macam, oh, aku rasa ini betul-betul lelaki yang serius dengan aku dan dia nak kahwin dengan aku, macam tu lah. Selama ni lelaki yang dia jumpa semua main-main kot. Jadi mak dia time ni dah dilamun cinta. Mak dia pun selalu balik lambat sampaikan tak balik langsung. Mak dia ada bagi pesanan dekat anak sulung dia Akira supaya jaga adik-adik, kemas rumah, masak, basuh baju dan sentiasa mengingatkan anak dia untuk sembuh pewangi dalam rumah tu. Sebab masih ada lagi mayat bayi anak ketiga dia yang hidup beberapa bulan je tu kat dalam almari tu. Jadi satu apartmen tu bau bangkai tau. Kalau dalam filem Nobody Knows ni, anak pertama dengan anak kedua macam dah besar sikit lah. Jadi diorang berdua ni macam buat laundry sama-sama. Anak pertama masak. Tapi hakikatnya anak kedua diorang ni baru 6 tahun. Jadi korang rasa macam mana dah 6 tahun buat kerja rumah semua tu kan. Dan anak pertama pun 14 tahun. So korang bayangkan kesian gila anak-anak diorang ni hidup tanpa penjaga, tanpa ibu bapa. Dah lah tak boleh keluar rumah. Takut nanti kantoi dengan pemilik rumah. Lepas tu kena halau pula dah kan. Lagi worse. Lepas tu semua benda Akira anak sulung lelaki dia tu kena buat. Mak dia pula berfoya-foya dengan lelaki lain. Kadang-kadang mak dia kirimkan duit untuk anak pertama dia ni, suruh guna duit tu pergi beli groceries, beli barang dapur untuk masak, belilah keperluan adik-adik kan. Tapi lama kelamaan jumlah duit yang diberi makin sedikit. Sampailah mak dia ni dah tak bagi lagi dah. Jadi Akira anak sulung dia ni terpaksa catu makanan. Kadang tu dia keluarlah untuk cari cara dia dapatkan makanan. Mungkin disebabkan tekanan hidup ni, Akira salah pilih kawan. Dia berkawan dengan 2 orang remaja yang nakal dekat area rumah dia tu. Sejak dia berkawan, dia selalulah keluar bermain, lepak, sampai terlupa, sampai abaikan adik-beradik dia yang lain dekat dalam rumah tu. Satu hari ni, 2 orang kawan Akira datang lepak rumah Akira ni. Tiba-tiba diorang perasan ada satu ramen yang hilang. Ramen yang macam Maggi tu kan. Lepas tu diorang pun check cari-cari. Berupanya adik Akira yang last sekali bernama Yuki tu, dia yang ambil ramen tu dan makan sebab terlalu lapar sangat. Lepas tu dah kantoi, salah seorang kawan Akira tu marah sangat-sangat. Dia terus angkat Yuki dan hempas ke dalam toilet dekat atas lantai tau. Lepas tu dia sepak-sepak Yuki, konon macam denda sebab kau mencuri. Dia sepak-sepak sampai lunyai budak tu. Lepas tu kawan dia lagi seorang tu suruh stop belasah budak tu sebab dia perasan yang Yuki tu dah tak bernyawa lagi. Jadi abang dia Akira terkejut tengok dan panik. Dia terus masukkan mayat adik dia ke dalam beg baju. Biarkan je dalam tu. Sampailah dah beberapa hari kemudian, mayat Yuki dah makin mereput guys. Sampai satu rumah tu bau busuk, bau bangkai. Jadi 3 orang remaja ni termasuk Akira ambil keputusan untuk buang mayat adik dia ke dalam
hutan. Oh, sedih gila weh. Tak sangka sampai mati weh. Tapi kalau dalam filem ni, korang tengok adik dia tu mati disebabkan terjatuh, tak silap. Terjatuh dari masa dia tengah panjat kerusi ke apa tak. Tapi macam terjatuh lah. Tapi hakikatnya sebenarnya dia dibuli. Dia ditumbuk oleh kawan-kawan abang dia weh. Dan pada tahun 1988, pemilik apartmen dan polis telah buat satu pemeriksaan mengejut dalam apartmen tu disebabkan owner apartmen tu dapat notis yang bil air dan bil elektrik tertunggak daripada apartmen Akira ni. Lepas tu dapat banyak aduan jiran dekat situ yang diorang kata bunyi bising dalam apartmen yang Akira ni tinggal. Time tu lah polis jumpa Akira dengan dua orang adik dia iaitu Kyoto dan Shigeru dalam keadaan yang kurus kering. Tak cukup zat, cukup vitamin. Lepas tu polis juga jumpa mayat bayi lelaki anak ketiga yang dalam almari tu. Dah alang-alang semua dah terbongkar. Akira pun buatlah pengakuan juga tentang mayat adik perempuan dia yang telah dibuang ke dalam hutan. Lepas dia tersebar kes ni, mak diorang terus serah diri kepada polis. Mak dia telah menerima pertuduhan melakukan pengabaian kanak-kanak dan kena penjara 3 tahun. Akira dan 2 orang kawan dia tadi tu telah dihantar ke pusat tahanan Juvana. Selepas 3 tahun berlalu, mak dia dah dibebaskan dari penjara. Katanya mak dia telah berkahwin dan bawa 2 orang anak dia yang tinggal tu, which is Kyoto dan Shigeru, tinggal bersama. Kesian. Tak pasal-pasal weh anak dia yang last tu mati. Macam mana lah boleh tinggalkan anak-anak tu dalam rumah sorang-sorang? Aku tak boleh lah. So, itulah kalau korang tengok cerita tu, rasa dah sedih kan. Kisah sebenar dia di sebalik kisah real yang terinspirasi daripada filem tu lagi berganda sedih weh. So, korang rasa itu sajalah video kita untuk hari ini. Kalau korang ada suggestion lagi, crime apa yang korang nak Kama cerita, boleh comment down below. So, korang rasa itu saja video untuk hari ini. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!